Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Aizat bin Muhammad Rosan Nizam, nombor metrik 197479. Hari ini saya akan membentangkan kursus FCE 3804 pengalaman awal di sekolah. Kursus ini dijalankan di sekolah selama 10 hari. Saya telah menjalankan kursus ini di Sekolah Menengah Kebahasaan Mutiara Impian Pulau Pinang. Latar belakang sekolah SMK Mutiara Impian. Sejarah sekolah Menengah Kebahasaan Mutiara Impian ditubuhkan pada 1 November 2000 iaitu dicadangkan oleh Puan Fatimah Zahra bin Makzid. Pada 2 Januari 2001, sekolah ini memulakan operasi serta proses pengajaran dan pembelajaran. Pada peringkat awalnya, sekolah ini dikenali dengan nama Sekolah Sifat 42. Pada 1 April 2001, Puan Hajah Fatimah Zahra binti Makzid dilantik sebagai pengetua pertama di Sekolah Menengah Sifat 42. Pada 6 Ogos 2001, nama Sekolah Kebahasaan Sifat 42 ini bertukar kepada Sekolah Menengah Kebahasaan Mutiara Impian dan Tuan Haji Jamaluddin bin Yaakob dilantik sebagai pengetua baru. Sekolah Menengah Kebahasaan Mutiara Impian menjadi sekolah pilihan dengan mengutamakan pengambilan pelajar tingkatan 1 yang mempunyai pencapaian terbaik dalam ujian penilaian UPSR. Pada 21 Februari 2002, Jabatan Pendidikan Pulau Pinang telah mengubah status Sekolah Menengah Kebahasaan Mutiara Impian menjadi sekolah yang berorientasikan sukan. 3 jenis sukan diberi keutamaan iaitu hoki, olahraga dan bola sepak. Pada tahun 2005, peruntukan daripada Kementerian Pelajaran untuk pembinaan gelanggang serbaguna, gelanggang hoki bersimeng dan peralatan gimnasium untuk atlet. Pada tahun 2007, SMK Mutiara Impian berjaya mendapat anugerah Sekolah Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia bagi kategori lonjakan sarjana sukan dan permainan. SMK Mutiara Impian secara rasmiah menjadi Sekolah Sukan Negeri Pelopinang pada 8 Ogos 2008. Pada tahun 2010, penyerahan trek sintetik, mini astaka, padang bola sepak, gelanggang serbaguna dan padang hoki sintetik secara rasminya oleh syarikat pembinaan kepada SMK Mutiara Impian. Visi Sekolah SMK Mutiara Impian. Sekolah Menengah Kebahasaan Mutiara Impian menjadi sekolah sukan negeri yang ternama serta cemerlang di Malaysia dan persada antarabangsa. Manakala misi sekolah pula, Sekolah Menengah Kebahasaan Mutiara Impian berhasrat menjana kecemerlangan akademik dan aktiviti sukan berprestasi tinggi dengan melibatkan semua murid dalam aktiviti kurikulum, membina sasiah dan menerapkan nilai murni, mengamalkan pengurusan yang adil, tulus dan mesra. Seterusnya memujuk budaya sekolah dan harmoni. Matlamat sekolah mewujudkan suasana pendidikan yang kondusif serta pelibatan menyeluruh semua pihak untuk menjana kecemerlangan dari aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani dalam bidang akademik, sukan dan kurikulum. Budaya kerja SMK Mutiara Impian. Yang pertama, mengutamakan pelanggan. Yang kedua, kerja berpasukan. Dan yang ketiga, profesionalisme. Budaya sekolah mengadakan roll call asrama pada setiap pagi kecuali pada hari Selasa dan hari Khamis sebelum ke sekolah. Roll call ini akan dikontrol ataupun dikawal oleh seorang warden iaitu ketua warden. Seterusnya, perhimpunan rasmi setiap hari Isnin. Latihan pagi setiap hari Selasa dan Khamis. Penggunaan baju uniform setiap hari Rabu dan penggunaan baju t-shirt perbangunan pada setiap hari Selasa dan Khamis. Penggunaan baju Melayu bagi pelajar lelaki dan baju kurung bagi pelajar perempuan pada hari Jumaat. Majlis bacaan Yasin juga pada setiap hari Jumaat. Budaya di dalam kelas. Setiap petang hari Isnin hingga hari Jumaat, semua pelajar akan menjalani sesi latihan bagi sukan-sukan masing-masing. Solat Jumaat Maghrib dan Isyak secara berjemaah setiap malam. Pelibatan aktiviti dalam bid darjah. Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku mengikut rancangan pengajaran RPH. Ini ialah kelebihan, kekurangan ataupun cadangan penambahbaikan RPH. Okey, saya akan terangkan kelebihan RPH. Pelajar dapat memahami perkara yang diajar oleh guru. Rancangan pengajaran dapat diselaraskan. Kekurangan RPH ialah pelajar tidak akan dapat memberi fokus sepenuhnya. Cadangan penambahbaikan melakukan kaedah pengajar iaitu lebihkan aktiviti daripada bercakap sahaja. Okey, cadangan penambahbaikan RPH ini seperti contoh, sekiranya seorang guru hanya bercakap sahaja di dalam kelas, cara untuk menambahbaikkan, guru haruslah menyediakan banyak aktiviti di dalam kelas seperti study group, team building dan lain-lain. Pelibatan pelajar berjaya pendidikan pada tarikh 9 bulan 1 hingga 10 bulan 1. Jenis aktiviti saya mengenali ujian serak.
tugasan saya ditugaskan untuk mengenali ujian segak bagi pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 untuk sesi naik turun bangku selama 5 minit. Tujuan ini untuk menguji tahap kardiovaskular pelajar. Manakala 19.1 hingga 22.1.2020, saya membantu sesi latihan pagi dan petang, Isnin hingga Jumaat pada sesi petang, Selasa dan Khamis pada sesi pagi. Saya diarah untuk membantu jurulatih sepak takraw pada setiap petang, Isnin hingga Jumaat dan pagi Selasa dan Khamis. Pada 16/1, saya mengikut guru pembimbing ke kelas 1 Sukma, di mana saya diberi peluang untuk berkongsi pengetahuan serta pengalaman saya. Pada tarikh 15/1/2020, saya membantu serta memantau sesi gotong royong perpustakaan sekolah. Saya juga ditugaskan untuk memantau pelajar-pelajar menjalankan aktiviti gotong royong di perpustakaan sekolah. Pada tarikh 22/1/2020, saya memantau pelajar pra-universiti menjalankan pertandingan pidato. Saya diarah serta membantu guru untuk memantau pelajar pra-universiti menjalankan pertandingan pidato. Pada tarikh 17/1/2020, saya menjadi AJK untuk majlis persaraan seorang guru. Saya ditugaskan menjadi AJK lalu lintas ketika majlis persaraan seorang guru. Okey, saya nak tunjuk ini ialah gambar saya semasa saya menjalankan sesi latihan kepada pelajar-pelajar SMK Terimpian, di mana ketika ini saya sedang memberi briefing ataupun memberi kata-kata semangat sebelum training. Di sini juga saya dapat memberi keyakinan diri pada saya sekiranya saya bercakap di hadapan ataupun di khalayak ramai. Okey, ini adalah gambar saya bersama pelajar sepak takraw Terimpian. Ini adalah geng sepak takraw iaitu seramai 52 orang. Di sini saya telah melatih kesemua pelajar hingga Form 1 hingga Form 5 di SMK Terimpian. Pelibatan dalam aktiviti kurikulum. Sepanjang melaksanakan kursus ini, saya melibatkan diri dalam beberapa aktiviti kurikulum. Saya memilih badan uniform iaitu Kadet Remaja Sekolah KRS, di mana pada tarikh 22/1/2020 saya menjalankan pembincangan aktiviti tahunan dan latihan kawat kaki. Pada 15/1/2020 saya telah menjalankan aktiviti gotong royong bersama-sama pelajar maupun guru. Ini adalah gambar di mana saya bersama pelajar-pelajar ketika menjalani aktiviti kurikulum. Refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah mengadakan rokok asrama pada setiap pagi kecuali pada hari Selasa dan hari Khamis sebelum ke sekolah. Kelemahan, terdapat sebilangan pelajar yang turun lewat. Penambahbaikan, warden serta biro asrama perlu memastikan semua pelajar tidur pada waktu yang ditetapkan. Perhimpunan rasmi setiap hari Isnin, terdapat segelintir pelajar yang tidak memasuk ke perhimpunan rasmi. Penambahbaikan, guru yang bertugas perlu lebih peka dan perlu mengambil tindakan yang lebih serius. Budaya sekolah yang seterusnya, latihan pagi setiap hari Selasa dan hari Khamis. Kelemahan, terdapat beberapa pelajar yang tidak menjalani latihan tapi tidak turut serta turunan sesi latihan pagi. Penambahbaikan, guru maupun jurulatih perlu menyediakan satu kawasan khas bagi pelajar yang mempunyai masalah kesihatan. Budaya sekolah seterusnya, penggunaan baju beruniform setiap hari Rabu. Kelemahan, terdapat pelajar yang tidak memakai baju uniform kerana keluarga mempunyai masalah kewangan. Penambahbaikan, pihak sekolah perlu memberi kemudahan kepada pelajar yang mempunyai masalah seperti itu. Seperti contoh, pihak sekolah haruslah membeli daripada segi bantuan kewangan. Seterusnya, penggunaan baju t-shirt pembangunan pada setiap hari Selasa dan hari Khamis. Kelemahan, terdapat pelajar yang memakai baju yang berlainan kerana hilang. Penambahbaikan, semua pelajar dikehendaki meletakkan nama pada pakaian untuk mengelak kecurian. Seterusnya, penggunaan baju Melayu bagi pelajar lelaki dan baju kurung bagi pelajar perempuan pada hari Jumaat. Kelemahan, terdapat pelajar lelaki yang tidak memakai songkok serta samping. Dan penambahbaikan, memberi denda kepada pelajar yang tidak memakai baju Melayu dan lengkap. Contoh, beri denda di mana pelajar yang tidak memakai baju Melayu ataupun bagi pelajar perempuan yang tidak memakai baju kurung, guru maupun jurulatih haruslah mengenakan denda. Seperti contoh, memotong mata dimeri. Budaya kerja dan penambahbaikan. Yang pertama, mengutamakan pelanggan, di mana warga sekolah perlulah memberi perkhidmatan yang lebih mesra, tepat serta cepat kepada pelanggan. Budaya kerja seterusnya ialah kerja berpasukan, di mana penambahbaikan, guru staf dan guru jurulatih perlulah lebih erat dalam menjalani tugas masing-masing. Budaya kerja seterusnya, profesionalisme. Pekerja perlulah meningkatkan lagi mutu pekerjaan mereka dengan lebih baik daripada sedia ada.
Kesimpulan apa yang saya dapat daripada kursus FCE 3804, saya telah belajar di mana cara-cara menjadi seorang pendidik yang berjaya, di mana semasa kelas akademik saya tengok berlatih macam mana cara cikgu mengajar daripada sukan maupun akademik. Contohnya di dalam kelas saya melihat cara guru-guru mengajar untuk kefahaman pelajar-pelajar tersebut. Manakala bagi sukan sepak takraw, di mana saya melihat seorang jurulatih mengawal ataupun kontrol pelajar-pelajar ketika menjalani latihan. Contohnya sebelum menjalani latihan, saya tengok seorang jurulatih ini menanyakan khabar sihat ataupun menanyakan tentang kesihatan sebelum menjalani sesi latihan bermula. Di sini saya dapat ciri-ciri seorang guru, di mana seorang guru yang bertanggungjawab yang pertama, yang kedua seorang guru yang baik hati, yang ketiga seorang guru yang memainkan peranan yang penting daripada segi pendidik yang berjaya. Saya amat berterima kasih kepada guru-guru saya ataupun pihak sekolah SMK Menteri Impian yang telah banyak mengajar saya tentang pelbagai sudut ilmu maupun sukan yang saya ceburi. Sekian daripada saya. Terima kasih.